untuk daurah ringkas kitab ini dan kita khatamkan hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdul latif. Wirid maksud sesuatu yang selalu dibuat, selalu diamal. Umpama seorang kalau pukul 6 mesti dia jogging. Setiap hari pukul 6 dia mesti jogging. Dah 20 tahun dah. Tu maksudnya jogging tu jadi wirid dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung untuk daurah ringkas kitab ini dan kita khatamkan hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdul latif. Wirid maksud sesuatu yang selalu dibuat, selalu diamal. Umpama seorang kalau pukul 6 mesti dia jogging. Setiap hari pukul 6 dia mesti jogging. Dah 20 tahun dah. Tu maksudnya jogging tu jadi wirid dia. Tu maksudnya. Sehingga kalau dia tidak jogging, mungkin ada satu hari dia tak jogging, badan dia mula dah rasa tak sedap. Jadi kita tengok dia jogging tu 5 km non-stop. Dia yang jogging, kita yang demam. Kenapa? Kita berlari 100 meter pun, ya Allah, mengahnya tu. Ini 5 km non-stop. Tapi oleh kerana dia dah buat 20 tahun, 5 kilometer tu tak ada apa. Dia sudah rasa kelazatan. Di dalam ilmu beramal, ada istilah namanya wirid. Wirid sesuatu yang diulang-ulang, disebut-sebut, selalukan membacanya. Orang yang menjadikan suatu amalan itu wirid, maksudnya istiqamah, maka amalan itu namanya wirid. Contoh, setiap hari dia baca Qul huwallahu ahad 200 kali. Ni amalan ni bagus ni. Ada hadis tapi tidak kuat, tapi bagus diamal. 200 kali Qul huwallahu ahad. Baca sampai habis, jangan Qul huwallahu ahad je. Sampai habis. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosanya banyak. Dia dah amal ni banyak tahun. Bagi orang lain 100 kali pun berat. 50 kali pun
Pening kepala. Ini tak. Jadi itu namanya dia dah sedap. Oleh kerana mengamalkan ikhlas 200 kali setiap hari dan selalu, tu namanya wirid. Wirid maksudnya apa? Apapun amalan yang diselalukan, continuously doing something. Itu maksudnya istiqamah. Jadi sesuatu amalan diistiqamahkan, dia dengan sendiri menjadikan amalan itu disebut sebagai wirid. Kenapa perlu wirid? Sebab wirid ini seperti besi berani, seperti magnet yang akan menarik warid. Tolong bezakan ya. Tadi wirid, W-I-R-I-D, wirid, sesuatu yang selalu diamalkan, continuously. Kenapa perlu? Sebab nanti dia sendirinya menjadi magnet ataupun besi berani. Dia akan menarik. Yang ni mahal ni. Yang dia tarik itu namanya warid. Tadi wirid, ini warid. Warid ini adalah makanan kepada hati. Seperti mana perut kalau tidak ada makanan letih, begitu juga hati kita tak ada makanan letih, itu yang beramal tak banyak. Jadi rahsia kenapa Imam Syafi'i boleh khatam 30 juzuk Quran sehari. Sayyidina Abu Hurairah sebelum beliau tidur malam, ada satu tali yang beliau pintal. Pintal ni ikat, ada 1000 pintalan. Umpama inilah, mungkin lebih kurang ataupun besar sikit, pintalan 1, pintalan 2, 1000 pintalan. Dan beliau tidak akan tidur melainkan sudah selesai 12 pusingan. Berapa? 12 pusingan? 12,000. Kita 21 kali pun tak dam. Usahakan sebelum tidur 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah guna tasbih. Guna lekuk tangan ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Jangan tak payah guna tasbih. Takut guna tasbih nanti, maklum saja tengah nak tidur. Masuk yang ke-12, mata dah macam ni, ke-13, Bismillah. Bukan terlepas, terlerai. Berterabak. Esok beli baru lagi. Cukup. Usahakan ya. Tapi jangan baca berebut-rebut, slow. InsyaAllah, ini panduan ulama. Siapa yang sebelum tidur baca 21 kali, satu, pendinding daripada jin dan syaitan. Yang kedua, dia tak mati mengejut. Kan kadang-kadang orang tidur tu, makin bangkit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca 21 kali. Tidur malam baik, tidur siang pun sama. Baca 21 kali. Jadi, al-wirdul latif, wirid. Apa maksud wirid? Sesuatu yang diamalkan selalu. Latif maksudnya lembut. Kenapa? Imam Al-Haddad ada juga zikir lain macam ni juga. Tapi lebih tebal, lebih panjang, lebih banyak. Nak membacanya 1 jam lebih. Zikir tu. Nama zikir tu Al-Wirdul Kabir. Wirid yang besar. Kemudian beliau lihat bukan semua orang boleh sabar duduk 1,5 jam baca. Bukan. Lalu beliau pun buat yang ringkas-ringkas. Yang panjang-panjang tadi tu, beliau buat 3 kali je. Satu bacaan 3, satu bacaan 3. Lalu beliau namakan wirid yang lembut. Beliau tak sebut wirid yang kecil. Tadi kan wirid yang besar. Al-Kabir tu besar. Lawannya Al-Kecil. Al-Kabir tu kan besar. Lawannya Al-Saghir, Al-Kecil. Jadi beliau tak namakan Al-Wirdus Saghir, wirid yang kecil, sebagai bandingan yang besar tadi tu. Tak. Sebab beliau mengatakan tak ada wirid yang kecil. Tak ada. Wirid itu semua besar-besar.
Semua agung-agung. Tapi nak tunjuk ni tak sama dengan yang besar tadi tu. Yang besar tadi nak baca 1 jam lebih. Ini baca ni approximately 15 minit. Tak pun 10 minit. Nah, ini. Kalau baca laju lancar, saya ingat 7 minit khatam. Kalau lancar. Jadi, lembut, ringan. Itu namanya wirid yang ringan. Boleh? Kalau orang tanya, kenapa wiridnya ringan? Sebenarnya, ia ada lagi yang lebih besar. Nak bacanya 1 jam setengah. Boleh? Satu. Yang kedua, wirid ini sangat istimewa. Boleh katakan, kalau saya boleh katakan, semua bacaan-bacaan yang fadilat-fadilat yang besar-besar, semua terkumpul dalam ini. Sehingga kalaulah tuan-tuan, puan-puan tidak ada tariqat. Kan kita ada tariqat Syadzuliyah, tariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, tariqat Tijaniyah. Kalau orang habaib, para habaib, tuan-tuan Sayyid, Syed, Syarifah, mereka ada tariqah Alawiyah. Tariqah Alawi, Bani Alawi. Jadi, kalau tuan-tuan tak ada tariqat itu, biar kita ada amalan yang kita bawa sampai mati dan kita lazimkan. Tak banyak, pagi petang je. Inilah dia. Al-Wirdul Latif. Jadi hari ini kita akan khatamkan dan saya ijazahkan. Peganglah ini elok-elok, baca selepas subuh sekali, selepas asar sekali. Kalau asar tak sempat, baca malam. Kalau malam pun tak sempat, bangkit pukul 3 pagi. Tak sempat juga pukul 5. Tak sempat juga, tak ada apa. Sebab esok nak baca lagi. Tak apa. Kalau nak qada, qada. Tapi takut nanti kita jadi terbeban. Tak payah qada lah. Maksudnya yang lepas tu, lepaslah. Tapi kalau orang dah biasa ni, kalaulah ada ketika dia tak baca, mesti tak sedap. Dia rasa macam, apa? Something wrong. Apa dia yang ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya begini. Semua buka muka surat 11 dan ikut sahaja. 11, 12 onwards. Kalau saya katakan bacaan 1, muka surat 11 lah tu. 2, 3, 4, seterusnya ya. Supaya kita tahu apa bacaannya, apa fadilatnya. Baik, sekarang sama-sama buka muka surat 29. Tapi tangan pegang yang ini, tangan pegang yang nombor 11 tu. Beginilah. Ni 11, tangan ni, yang ini buka ni. Boleh. Fadilat berzikir secara umum. Ini tidak spesifik. Bacaan 1 sampai seterusnya tak. Ini secara umum dulu. Sebab apa yang kita bacakan ini 1 sampai berapa tu? Muka bacaannya 1 sampai berapa? Bacaan 1 sampai bacaan 43. 43 nah? Siapa yang 44 tu buku lain tu. 1 sampai bacaan 43. Bacaan 43 muka surat 27. Baru betul buku ni. Baik. Jadi itu maknanya itu satu-satu. Semuanya adalah zikir. Sekarang kita nak cerita apa kebaikan zikir secara umum. 1. Mententeramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka yang beriman itu akan menjadi tenteramlah hati-hati mereka. Kenapa tu? Dengan mengingati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah ulang lagi nak tunjuk memang betul-betul berzikir tu boleh jadi tenteram. Ingatlah bahawa dengan mengingati Allah akan mententeramkan hati. Kalau orang tanya, apa amalan untuk mententeramkan hati? Jawabnya, zikir. Zikir yang apa? Ambillah mana-mana dalam kitab ini. Boleh mententeramkan hati. Termasuk juga baca Al-Quran. Sekarang kita nak ijazahkan satu amalan. Siapa yang ada gundah gelana, hatinya tak tenteram, ada satu bacaan tambahan. Ini Nabi ajar, bukan saya. Tapi sebagian ulama kata elok kalau tangan letak di dada. Boleh silakan. Tangan kanan letak dada sendiri, jangan dada orang. Ikut saya. La ilaha illallah
Al-Halimul Karim. Subhanallah wa tabarakallah Rabbul Arshil Azim walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi ajar, kata Sayyidina Ali, Nabi ajar saya di ketika saya ditimpa musibah ataupun karbun, kemurungan, kesedihan, Nabi ajak baca yang itu. Nah, baca saja, tak boleh letak tangan, tak apa. Tapi kata ulama, kalau kita letak kat sini, dia lebih touching. Nah, dan bacaan ini boleh kita baca untuk orang yang demam. Abang Haji demam, baca. Kita yang baca untuk Abang Haji sebab dia tak datang hari ini. Tak pun buat kat ayak, nah, tiup. Jangan kita minum, Abang Haji minum. Nah, itu diajar oleh Sayyidina Ali. Nanti saya tulis, saya tak mau tulis sebab memang saya nak khatam ke ini. Nah, nanti saya tulis dengan Kak Ajar Salwa yang lain boleh. Ni. Kalau nak cari dalam internet boleh, tapi jangan cari sekarang. Jangan Google sekarang ya. Bacaan tadi tu, La ilaha illallahul halimul karim. Siapa yang nak rakam, saya baca dulu. Rakam dulu. Rakam suara boleh, rakam gambar boleh. Sudah? Ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ketika kita rasa sedih, rasa murung, rasa ada problem, baca ini. Tak disebut banyak kali, tapi kalau baca 3 kali tu bagus. Sebab 3 tu nombor yang sangat barakah. Sebab selalu amalan 3-3. Dah sedia dah? La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi wa tabarakallahu Rabbul Arshil Azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah bacaan dia. Cukup? Nak sekali lagi? Sekali lagi. Sudah? Dah on? Jangan terbalik. Tengok muka sendiri. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi wa tabarakallahu Rabbul Arshil Azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca dengan tenang. Tengok terjemahannya. Itu semua bagus. Cuma saya tak fokus kat situ, nanti kita tak ni pula. Baik. Mententeramkan hati. 1. Muka surat sebelah. Amal yang paling baik, paling suci di sisi Allah, paling tinggi kedudukan, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Menginfak maksudnya bersedekah. Siapa yang sedekah emas dengan perak tu, itu kira orang yang dermawan. Betul. Sebab jarang orang infak sedekah dengan emas. Kalau zakat duit tu boleh. Tapi kalau emas itu mungkin jaranglah. Takut demam nanti. Sebab tu kan pemberian suami. Itu kan pusaka mak. Tapi sanggup juga. Itu Masya Allah lah, dahsyat lah tu. Dan lebih baik daripada bertempur dengan musuh. Bila bertempur dengan musuh, sama ada 2 je. 1 cedera, yang kedua meninggal. 2-2 besar pahala. Tapi amalan ini lebih besar pahala daripada yang kita sebut tadi. Apa dia? Berzikir. Berzikir. Itu besar pahalanya tu. Muka surat 31. Dikelilingi malaikat, diturunkan rahmat dan ketenangan serta dimuliakan Allah. Kalau dah malaikat turun, ada satu makhluk akan lari. Siapa? Syaitan. Syaitan ataupun iblis. Kerana itu, kalau kita berzikir dalam diri, dalam hati, kita akan dijaga. Kalau berzikir di rumah, rumah akan dijaga. Kalau berzikir di Dewan Az-Zahra, Dewan dijaga. Termasuk orangnya lah. Termasuk kalau berzikir dalam kereta, kereta dijaga. Sebab itu, apa-apa makhluk-makhluk di rumah itu, kalau kita zikir, dia akan lari, insya-Allah. Usahakan jangan tinggal gugusan amalan ini. Amalan ini
untuk menghalau makhluk halus daripada rumah kalau ada, dan kalau dia di luar, dia akan jadi shield. Amalan itu ada di dalam buku amalan orang saleh. Siapa yang dah bawa buku amalan orang saleh? Kalau tak bawa, catat dulu. 1. Ayat 1 sampai 4 surah Al-Baqarah. Nak lajak sampai 5 pun boleh. Kemudian Ayatul Kursi. Kemudian 2 ayat selepas Ayatul Kursi dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Boleh dicatat tadi 1 surah Al-Baqarah 1 sampai 4. Tapi kalau bagus lajak sampai 5 pun tak apa. Yang kedua, Ayatul Kursi. 3, 2 ayat selepas Ayatul Kursi dan seterusnya 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ada dalam buku kita tu. Muka surat berapa Kak Ajah? Kak Ajah yang bawa tadi. Muka surat berapa? Di belakang sekali. Ayat pelindung diri, keluarga atau benda. Boleh? Ayat ni kuat ni. Supaya rumah kita, kalau ada, dia keluar. Kalau tak ada, dia tak berani masuk. Tapi baca dengan yakin. Bila bacanya tu? Lepas subuh sekali. Lepas asar sekali. Nak bagus lagi, selepas maghrib sekali. Baca tu. Baik. Dapat catat tadi tu. Terus, dijauhkan daripada siksaan Allah. Jadi kalau banyak berzikir, maka Allah tidak akan menyiksa. Muka surat 232. Sekarang, tadi fadilat zikir. Zikir tu termasuklah ayat Al-Quran, salawat, tasbih. Sekarang, fadilat membaca Quran. 1. Baca Quran ni termasuklah kita pegang mushaf tu, ataupun kita pegang surah Yasin, ataupun kita pegang ini, Al-Kanzus Sa'adah, ni kan ada dalamnya ada Al-Quran, ataupun dalam telefon masing-masing. Itu juga termasuk membaca. Tak semestinya kena pegang yang 130 juzuk tu, tak semestinya. Apa fadilatnya? 1. Melaksanakan salah satu perintah Allah, iaitu membaca Quran. Allah yang suruh baca. Bila Allah yang suruh baca, kita pun lakukan, tak tu namanya ikut perintah. Ia bermaksud besar pahala. Walaupun tak disebut specifically apa pahalanya itu. Nombor 2, 33. Tuan-tuan ikut saja, 33 muka suratnya. Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang selalu membacanya. Syafaat dia begini, saya bagi contoh mudah. Contoh, siapa yang nak ikut kuliah kita hari ini, dia kena bayar RM50. Contoh, ya. Lalu saya pun tengok, katalah di pintu ni, dia nampak orang kat luar. Saya tengok ada 2 orang kat belakang tu duduk. Saya tanya Kak Ajah Hawa, Kak Ajah Salwa, siapa tu Kak Ajah? Tak tahulah Ustaz, tapi maaf, kami hari ini kenakan bayaran. Siapa yang hadir kena bayar RM50. Saya pun tengok orang tu, saya kenal Haji ni 2 orang ni. Dia selalu datang kuliah saya. Lalu saya special request dengan Kak Salwa. Kak Ajah, boleh tak izinkan mereka masuk? Saya tahu tu, mereka selalu ikut saya tu. Memang selalu lambat. Contoh saja. Tapi saya taklah sebut. Saya jaga juga maruah anak murid. Dia tak selalu lambat, tapi selalu tidur. Saya tak sebut. Agak-agak Kak Ajah Salwa bagi tak masuk. Kalau tak bagi, saya balik. Kenapa? Special request kan? Dahlah datang lambat. Contoh, saya nak keduanya duduk paling dekat dengan saya. Kan special kalau duduk dekat dengan penceramah. Diizinkan juga duduk dekat. Diizinkan tak duduk dekat dengan saya? Izinkan. Walaupun dia seperti breach the rules and regulations. Sebab nak masukkan kena bayar. Yang kedua, first come first serve lah. Datang lambat, tahu-tahulah duduk dekat belakang. Tapi saya minta permintaan itu special. Itu namanya syafaat. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita rapla, walaupun banyak tak buat apa, tapi kalau syafaat tu tiket sangat mahal.
dan diingat ada 3 yang boleh bagi syafaat di hari kiamat. Yashfa'u yaumal qiyamati 3, ada 3 golongan boleh bagi syafaat. Al-anbiya, para nabi, wasyuhada, orang mati syahid, wal ulama, dan para alim ulama. Para nabi akan bagi syafaat kepada umat masing-masing. Orang mati syahid akan bagi syafaat kepada keluarga masing-masing. Guru, ulama akan bagi syafaat kepada anak-anak muridnya masing-masing. Termasuk yang 2 yang lambat tadi itu. Dan yang mungkin tidur tadi itu. Tapi dia dalam hati gurunya. Dan sebenarnya kita pun boleh bagi syafaat juga. Kita boleh bagi syafaat. Nanti di hari akhirat, dia ramai-ramai ni masuk syurga. Sebut amin. Tiba-tiba seorang tak ada. Tiba-tiba seorang. Tengok-tengok. Dia ada hajah seorang lah, tak ada. Lepas tu ditanya dengan malaikat, di mana? Oh, hajah fulanah binti fulan itu ada di neraka. Na'udzubillah, ya. Jadi, boleh. Semua ni boleh. Ya Allah, hajah ni selalu dengan kami. Kalau kami kuliah, selalu dia hadir. Walaupun dia tidur juga, dia hajah. Janganlah sebut dengan malaikat macam tu. Tapi nak tunjuk, selalu. Ya Allah, dia baik orangnya. Ya Allah, selalu bersama dengan kami. Jadi semua ni tadi bagi syafaat, boleh. Special request juga tu. Sebab itu datang majlis ilmu. Dan kita kena kenal orang sebelah-sebelah tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu mahal, syafaat itu mahal. 34, membaca satu huruf digandakan dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf tu? Satu tu digandakan 10 ganjaran. Fadilat bacaan-bacaan dalam Al-Wirdul Latif. Ini sekarang secara kita terus, ya. Fadilat bacaan pertama. Kita lihat dulu muka surat 11. Bacaan pertama tu apa? Surah Al-Ikhlas. Apa fadilatnya? Termasuk ayat Al-Quran. Kalau termasuk ayat Al-Quran, fadilat-fadilat tadi itu semua dapatlah. Khusus yang kedua, menjaga daripada segala keburukan. Jika dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang. Usahakan. Saya dah ajar dekat sini, ada 3 pendinding diri yang sangat basic. Ingat lagi tak tahu? Tak apa, terus saya bagi tahu, tak perlu tanya ingat ke tak. Biasanya tak ingat. Tapi ada yang ingat. 1, 3 kul 3 kali. Pagi dan petang. Ini paling basic. Ini kata kalau orang ni macam yang paling asasnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca 3 kali pagi lepas subuh. Dan 3 kali selepas asar. Tak baca malam pun tak apa. Sebab kaedah dia, kalau baca pagi, kaedah dia, Allah akan selamatkannya, jaganya sampai ke petang. Kemudian kalau baca petang, Allah akan selamatkannya sampai ke pagi. Bila pagi itu kan melalui malam. Sebab itu penting 2 waktu ini penting. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Tapi ini 100 kali pagi, 100 kali petang. Barulah baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul. Cukup. 3 tu cukup. Yang lain tu tambah-tambah. Tapi kalau tuan-tuan, puan-puan baca Al-Wirdul Latif, itu lebih daripada cukup lagi. Macam-macam kat sini. Qul Allah dah selesai dah. Bismillahirrahmanirrahim dah selesai. Tambah 1 je lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3 tu cukup dululah. Cuma kalau nak rasa lebih sedap lagi, kena baca manzil. Manzil ada dalam kitab ni. Baca sekali lepas subuh, sekali selepas maghrib atau selepas asar. Cukup 2 tu. Cuma kalau tak sempat, barulah bawa ke maghrib. Namanya apa tadi? Manzil tu artinya rumah. Bila kita dalam rumah, kan pintu tertutup, tingkap tertutup. Orang nak buat jahat pun tak boleh. Binatang-binatang buas pun tak boleh. Dan terlindung daripada panas, hujan, whatever. Itu namanya manzil.
baca. Nah, ini especially untuk orang yang maaf sekarang diuji Allah dengan makhluk halus. Itu sangat bagus baca tu. Boleh baca manzil pagi sekali, petang sekali. Itu terutama sekali yang sekarang dah mungkin rasa gangguan tu dah ada kat dia dah. Kena baca itu. Istiqamah. Istiqamah. Hari Ahad lepas, saya ada satu kuliah. Habis kuliah, saya nak balik. Tiba-tiba ada seorang datang, Mak Ajah bagi tahu duit dia selalu hilang. Yang pelik, RM5 tak hilang, 50 hilang. Pandai pula dia. Jadi ada juga amalan untuk itu semua. Kita habiskan ni dulu ya. Amalan itu untuk menjaga daripada kecurian. Antaranya kita habiskan dulu. Sebab nanti tak habis, sudah. Terus 36. Ini memang pelik sikit, saya mengajar ini agak laju ya. Suka membaca surah Al-Ikhlas membolehkan seseorang masuk ke dalam syurga. Begini. Di satu masjid, ada seorang sahabat suara dia sedap. Sebab itu beliau selalu disuruh jadi imam. Tapi beliau ni buat apa yang Nabi tak buat. Apa? Contoh maghrib. Al-Fatihah, kemudian surah. Sebelum nak rukuk, Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Rakaat kedua, Al-Fatihah, surah, Qul huwallahu ahad. Begitulah Isyak pun lagu tu. Begitulah subuh, lahak, asak. Sampai sahabat pun, ya Syekh, kalau kamu nak baca surah tu padan dah. Tak payah baca surah lain. Tapi kalau kamu dah baca surah lain, padan dah, tak payah baca surah ini. Dia kata, kalau kamu nak saya jadi imam, saya akan buat seperti saya buat tadi tu. Tapi kalau tidak nak, ya silakan cari orang lain untuk jadi imam. Kan jadi serba salah, ditelan mati, di luar mati, mana atuk dengan Tok Wan? Anyway tu jawab kemudian. Akhir, sahabat pun, tak apa, kalau lagu tu tak apa hang jadi imam. Sebab suara dia sedap. Pada masa yang sama, ada orang datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan komplain tapi nak bagi tahu, ya Rasulullah, sahabat kita ni peliklah kalau mengimami kami tak lepas surah Al-Ikhlas. Betul. Tengok Nabi tabayun. Nabi tak terus percaya. Tabayun. Apa? Panggil orang tu. Betul ke? Sahabat kamu, ma mana'aka? Apa yang menghalang kamu daripada ikut nasihat saudara dan kawan-kawan kamu yang suruh pilih tu? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, saya suka sangat surah ni. Adalah sebab suka tu, panjang ceritanya. Oh, sebab tu je ke? Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kesukaanmu dengan surah tadi menyebabkan engkau masuk syurga. Nabi larang tak? Masuk kata lepas tu dia boleh buat lagi tak? Boleh. Kenapa? Sebab cinta tu menyebabkan dia masuk syurga. Gitu. Hadis yang lain. Nabi berperang dalam perang Tabuk. Tabuk kata kita, Tabuk. Perang Tabuk ini perang paling jauh daripada bumi Madinah. Selepas berperang, kerana jauh, Nabi bagi tahu kita bermalam dulu, esok pagi kita balik ke Madinah. Ketika berada di tempat tu, satu tempat in between Tabuk dengan Madinah, ada malaikat datang. Ya Rasulullah, sahabat kamu namanya Muawiyah bin Muawiyah, pelik sikit namanya, meninggal. Allah datangkan saya untuk perintahkan kamu dan kita solat. Kamu dan kita solat. Maka disolatlah. Solat ghaib ni jauh. Solat ghaib. Nabi dan para sahabat, para jurid dan 70,000 malaikat. Bukan sikit tu 70,000 malaikat sembahyang. Kalau Nabi seorang sembahyang pun kita seronok dah. Ini dengan sahabat ni, dengan makhluk yang paling dekat dengan Allah selepas Nabi, para malaikat. Nabi jadi rasa hairan.
wahai malaikat, apa amalan Muawiyah ini sampai tara lagu ni? Cakap bahasa Arab lah, of course. Nah. Kata malaikat, beliau, ni orang ni tadi, Muawiyah, tidak dia berdiri, tidak dia rukuk, berdiri, maksudnya berjalan, rukuk maksudnya solat, tidak dia duduk, tidak dia baring, melainkan banyak membaca surah Al-Ikhlas. Jadi saya syorkan, siapa yang belum beramal, yang dah beramal, mudah-mudahan istiqamah, tambah lagi, paling kurang kita baca 200 kali. Boleh? 200 kali. Kalau pagi 100, petang 100. Sebenarnya Kak Ajar, pagi tu pun dah boleh dah 300. Kenapa? Mudah sangat Kak Ajar. Tapi paling kurang biar 200. Tapi, kalau tak boleh juga 200, paling kurang, tell me no confrontation. Jangan minta lagi kurang. Berapa? 3 kali. Sebab Nabi sebut, Qul huwallahu ahad, ta'adilu thuluthal Quran. Sekali baca Ikhlas menyamai 1/3 membaca tu yang paling kurang baca berapa kali? Tolong ingat, ini 3 surah ini jangan tak dibaca. Tolong ya. 1, surah Az-Zalzalah. Berapa kali Kak Ajar? 2 kali, betul. Al-Kafirun 4, Al-Ikhlas 3 kali. Sebab dengan bilangan begitu seolah-olah membaca satu Al-Quran paling kurang. Jadi Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali dan Al-Ikhlas 3 kali. Saya tadi datang, bukan nak kata lambat, tidaklah juga. Pukul 10.30 tu, 10.27, kereta kami dah sampai kat sini tadi. Tapi saya masuk ke toilet sekejap tadi. Jadi, saya nak berhenti pukul berapa ni? Saya setuju dengan apa yang tuan-tuan sebut. Pukul berapa? 11.35. 11.35 setuju? Yang lain? 11.12 jangan. Saya tak makan lagi ni. 11.45. Boleh? 11.45. 11.44 lah. Boleh? Tapi siapa yang ada urusan 11.30 nak balik silakan ya. Tapi saya rasa lambat tadi, rasa bersalah juga. Jadi boleh 11.45 boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi daripada sekarang amallah baca Qul huwallahu ahad. Sebab pendek je. Tengah driving berapa? Tapi jangan pakai, kita kan kena pandai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ketikanya kita pakai ini, iaitu ketika di rumah santai-santai. Ini lebih baik. Sebab ia memang touching dengan kita. Kalau, maaf, saya bukan nak tunjuk saya ada ni, saya nak tunjuk beramal, bukan nak tunjuk ada. Ni bagus. Tapi bila kita tekan, dia jadi macam hilang. Bukan nombor tu hilang, bukan. Dia macam simple sangat, tapi sangat bagus. Kerana ketika driving, sebab jangan pakai ni ketika driving. Nanti bismillah, la ilaha illallah. Bukan nak tunjuk orang, bukan. Takut lekat tu nanti. Dan ketika selepas solat, jangan pakai ini. Bagi kesempatan jari. Dan bagi kesempatan dua-dua jari. Syekh Nuruddin sebut nanti di hari kiamat, beliau secara berseluruh, ini komplain ni. Sebab ni selalu istinja je. Tahu istinja? Jadi subhanallah. Gitu tadi. Dia bagi kesempatan. Ada ketikanya tangan, ada ketikanya tasbih, ada ketikanya yang ni jangan tak ada. Ni pesan saya. Kena ada dalam poket masing-masing. Dan biar tasbih itu kita pakai, yang itu kita terima daripada guru sampai kita meninggal. Kalau boleh. Sebab dia ada kesan tu. Dia ada kesan.
Jangan bertukar-tukar. Kalau boleh, tasbih yang paling kita suka lah tu yang elok. Ya. Banyak hilang. Tu maksudnya kuat bertasbih lah tu. Ya. Sayang Kak Ajah, jangan hilang. Kenapa kita punya kad pengenalan tak hilang? Kenapa handphone tak hilang? Itulah dia. Jaga elok-elok lah. Tapi sebenarnya yang bercakap ni pun hilang juga. Seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya tasbih yang kita dapat ijazah daripada guru tu kita pegang sampai meninggal. Sebab ada keberkatannya, insya-Allah. Nanti saya cerita bab keberkatan, dia tak boleh cerita umum macam ni. Dia kemudian. Terus bismillahirrahmanirrahim. Diampunkan dosa, ya Allah. Baca qul huwallahu ahad, diampunkan dosa. Allah Maha Pengasih Penyayang, ya. Allah tahu kita banyak dosa. Tapi banyak juga amalan yang untuk menghapuskan dosa. Sehingga kadang-kadang kita tak tahu pun amalan itu menghapuskan dosa. Apa? Semua amalan yang baik itu menghapuskan dosa. Walaupun kita tak minta diampunkan dosa. Ini kita datang majlis ilmu ni automatically menghapuskan dosa tu. Dosanya lebih kurang macam ni kalau saya boleh ambil perumpamaan. Ni kalau kita letak sirap warna merah kan. Cuba kita letak air lagi. Air tinggi las-las jadi warna merah tak? Banyak kena banyak lah. Jadi kurang las-las disappear, hilang. Macam itulah dosa. Air tadi tu adalah amalan-amalan yang baik. Tak kira mai majlis ni tengok guru dengan pandangan kasih sayang, mendoakan, tengok anak murid pun begitu, tolong isteri, buat pengumuman ke Ajah tadi itu baik tu. Bagi nama tu jangan lupa. Saya baru belajar hari ini, rupanya warna hijau tu ada ada nama apa? Turquoise apa? Turquoise. Turquoise. Tu first time saya dengar dalam dunia. Baru pagi tadi saya belajar, rupanya ada warna hijau. Dia tak nak hijau sangat. Namanya turquoise. Masya Allah, 20 kali saya sebut. Sebab psychologically speaking, sebut sesuatu repeatedly 40 times. Consecutively, dia akan remain in your mind. Turquoise. Apa yang saya cerita tadi, ceritanya kalau kita letak dosa itu, tengok tu maha kuat, maha Allah sayang. Malah orang yang buat dosa, dan tak minta maaf pada Allah. Dia buat dosa walau sepenuh bumi, tak minta maaf pada Allah. Allah marah pula kat dia. Marah sebab apa? Murka sebab dia tak minta doa, dia tak minta ampun. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, ana at-tawwab, aku Maha Pengampun. Kamu tak nak ke? Allah marah yang itu. Bukan marah buat dosa tadi tu. Marah dosa tu satu hal. Tapi kadang-kadang Allah, itu maksudnya Allah pengasih, dan sebab itu kita buat dosa. Bila kita buat sesuatu yang baik, dia dengan sendirinya jadi menghapuskan. Itu belum minta istighfar lagi. Sebab orang yang buat dosa, dia mesti buat dua benda. Satu, taubat. Taubat dia mesti lengkap 3 syarat. S-T-A. S, menyesal. Sesal dulu. T, tinggalkan. A, azab. Kalau dengan Allah. Kalau melibatkan qada, wajib qada. Kalau melibatkan manusia, hutang, bayar hutang. Kalau ada tapoe yang diambil tu, kena pulangkan. Kalau orang tu bagi izin, baru tak mengapa. Kena S-T-A. Dan yang kedua, istighfar. Istighfar paling pendek, astaghfirullah. Itu paling pendek. Panjang lagi, astaghfirullahal. Lagi panjang, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa hu. Lagi panjang, Al-Hayyal Al-Qayyuma boleh. Al-Hayyu Al-Qayyumu boleh. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaik. Ada satu istighfar, jangan tinggal. Ada dalam ni, kita advancekan dulu. Sayyidul
Siapa bacanya pagi dengan yakin, meninggal sebelum malam, ahli syurga. Siapa yang bacanya malam, meninggal sebelum pagi, ahli. Mahal tak offer ni? Mahal. Cuma kita je tak realise. Nah, offer ni setiap minggu ke setiap bulan ke setiap tahun? Tak, setiap. Sebab itu orang Islam dia orang yang sangat gembira. Kalau kata meninggal hari ni, dia pegang janji Allah tu melalui lidah Nabi. Nanti kita baca hadisnya tu. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar wa huwa muqinun bihi, dia yakin sangat-sangat, wa mata qabla an yumsi, dia meninggal sebelum malam, ahli syurga. Siapa yang baca malam, meninggal qabla an yusbih, sebelum dia pagi, ahli syurga. Sebenarnya kita semua ni ahli syurga. Allahumma amin. Tambah lagi kita yakin kalau baca yang itu. Janganlah tinggal. Tapi syarat, bacanya mesti ya. Macam mana nak yakin? Tu ceritanya. Nak yakin, kena tahu makna. Nak tahu makna, kena beli buku ni. Tak payah buku saya, tak apa. Mana-mana translation. Baru kita yakin. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa ant, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau, khalaqtani, engkau telah menjadikan aku, wa ana abaduka, aku hambamu. Baru rasa feeling tu. Jangan maaf, jangan seperti maaf burung kakak. Sebab Assalamualaikum, Assalamualaikum, dapat pahala tak burung tu? Dia pun tak tahu apa Assalamualaikum tu. Tapi dia bertasbih tak? Ada, tapi cara dia lah. Kalau kata ong, itu tasbih dia lah tu. Apa tu? Wallahualam. Tapi yang saya tahu, guru saya bagi tahu, ada riwayat tapi tak kuat, kalau ayam berkokok, itu ada tasbihnya tu. Tasbihnya adalah Subuhun Quddus. Itu setengah kitab. Subuhun Quddus. Oleh kerana dia berkokok tu, dia sebut dengan cepat dan lidah dia pendek. Subuhun Quddus. Itu kokok tu keluar tu. Dia asalnya, wallahualam, tak tahu saya. Ni guru saya beritahu ni. Subuhun Quddus, Subuhun Quddus. Tak habis hari ini. Diampunkan dosa. Poinnya poin. Tu Allah Maha Pengasih Penyayang. Sebab itu semua surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah je. Kenapa? Sebab dalam surah Taubah ni cerita berbunuh-bunuhan, cerita pancung, cerita agak keras. Jadi kurang sesuai kata ulama'nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dilengkapkan dalam, ada satu ayat dalam surah Hud. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi Sulaiman utuskan surat melalui burung hudhud kepada siapa? Ratu Balqis. Bila dibuka, Ratu Balqis pun tengok, innahu min Sulaiman, sesungguhnya ia daripada Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita baca tu, diampunkan dosa. Terus mari kita lihat bacaan yang kedua, muka surat 11. Ini termasuk ayat Al-Quran, kita dah sebut, menjaga daripada segala keburukan jika dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang, mengandungi fadilat yang sangat besar dibandingkan dengan ayat yang lain. Nanti tengok sendiri. Pelindung yang saya dah sebutkan tadi itu. Fadilat bacaan ketiga, surah Al-Nas. Muka surah 43, termasuk ayat Al-Quran, menjaga daripada segala keburukan jika dibaca 3 kali pagi dan petang, mengandungi fadilat yang sangat besar dibandingkan dengan ayat yang lain. Semua ada hadisnya. Pelindung. Bacaan keempat, muka surah berapa tu? 12. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Muka surah 44. Termasuk ayat Al-Quran, belum khusus lagi tu, umum pun dah dapat pahala. Pelindung daripada syaitan. Bacaan kelima, ini panjang. Afahasibatum annama khalaqnakum, sampai habis. Apa fadilatnya? Muka surah 45, termasuk ayat Al-Quran, mendapat ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang dan selamat dalam peperangan. Contoh, kalau ada orang bermusuh dengan kita dan dia ancam,
Hang balik jaga. Contohnya, hang balik jaga, balik Perak ke, balik Pahang ke, jaga. Jangan risau, jangan risau. Baca Al-Wirdul. Kalau panjang sangat, ambil bacaan 5 ni. Ambil bacaan 5. Sebenarnya, 3 kul tadi pun dah padan. Sebab pelindung daripada jin, iblis, syaitan, manusia, orang zalim. Baik, bacaan yang ke-6 sama-sama. Muka surat 13. Ada 3 tu ada 3 ayat tu. Bacaan ke-6 ni termasuk ayat Al-Quran. Mendapat apa yang hilang. Ini siapa yang hilang barang boleh baca ni. Boleh baca ni. Satu lagi, saya ijazahkan alang-alang kalau hilang barang, tapi hilang barang tu kat rumah. Masuk pintu, pergi ke penjuru yang pertama, 4 penjuru. Masuk pintu, penjuru pertama. Baca Ad-Duha dekat penjuru tu. Kemudian kat sana pula 2 surah Ad-Duha. Dekat penjurunya baca. Ketiga penjuru, keempat penjuru. Maksudnya baca berapa kali? 4. Kemudian baca yang ini. Ikut saya. Ya jami'an nas liyaumil la raiba fih ijma' alayya dallati. Maksudnya, ya jami'an nasi liyaumil la raiba fih, wahai Allah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, hari kiamat, ijma' alayya dallati, kembalikan, kumpulkan padaku barangku yang hilang. Setelah baca doa tu, barulah baca ya syahid, ya syahid, sambil cari ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. Jumpa, carilah. Baca itu. InsyaAllah. Tapi baca dengan yakin. Baca dengan yakin. Kalau jumpa 5 minit dah letih dah. Jumpa barang lain. Tak apa. Relax dulu. Baca lagi. Baca apa? Ya jami'an nas. Sebab kita dah baca di penjuru tadi kan. Dia kena baca penjuru dulu 4 kali. Terus bacaan yang ke-7. Bacaan ke-7 muka surat 18. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir. Diselamatkan daripada syaitan. Siapa syaitan? Syaitan daripada jin. Jin bukan manusia. Sebab jin dijadikan daripada api. Tapi jin ada yang beriman. Ada yang tak beriman. Jin yang tak beriman tu namanya syaitan. Ketua pada syaitan, iblis. Ketua pada iblis, ifrit. Ada satu amalan kalau kita baca, jangan kata jin, jangan kata syaitan, jangan kata iblis. Ifrit pun tersungkur, mati. Jangan lupa, tu kuat amalan itu. Ada dalam buku kita Kak Ajah. Ada dalam buku. Sebut Kak Ajah aja, tengok beliau. Sebab beliau yang bawa saya tengok tadi. Nanti tengok amalan jin ifrit. Hafal? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma khalaqa fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Kadang-kadang malam tu bunyi ketuk-ketuk-ketuk. Kita tak nak ketuk yang tak elok. Baca yang itu. InsyaAllah. Baca dengan yakin, tersungkur. Siapa yang tersungkur? Bukan. Yang tersungkur? Ifrit. Walal ifrit ketua? Ketua pada iblis. Iblis tu ketua pada syaitan. Syaitan tu daripada kelompok jin yang bukan kuat tak? Jangan sebarang. Ada dalam buku tu. Buku tu Kak Ajah nampak kecil je. Muka surat 53. Tengok Kak Ajah baik dengan kita. Tak tanya beliau bagi tahu. Muka surat 53 nanti catat 53 baca tu. Tapi yang saya baca tadi Kak Ajah lebih panjang. Yang tadi tu sedikit pendek, saya baca banyak riwayat, saya gabungkan jadi begitu. Terus menghilangkan kemarahan, kalau marah-marah baca tu. Menghilangkan gangguan syaitan. Itu yang saya kata setiap satu ni, kita tahu ke, kita tak tahu ke, baru tahu ke,
tetap dia punyai khasiat. Contoh kan, kita dah amal dah daripada dulu dah Ustaz, tak tahu pun fadilatnya. Baru tahu hari ini, daripada dulu fadilatnya memang sama. Walaupun kita tak tahu. Apa tujuan kita baca ni? Untuk lebih lagi kita yakin. Yang ke-8, laju-laju. Yang ke-8 tu, kalau baca begini ya, tengok saya dulu, baca yang ke-8 sampai habis. Tangan letak kat sini. Cuba sama-sama. Tangan kanan. Tangan kanan letak di kepala. Boleh? Baca lau anzalna sampai wa huwal azizul hakim. Di samping itu, ni saya nak ijazahkan. Di samping itu, niat supaya apa penyakit dalam badan kita ni disembuh oleh Allah. Dia sebenarnya kena baca surah Al-Hasyr, tapi kita tak kesempatan. Sekarang bolehlah saya ijazahkan ya. Bila buat macam ni, niat apa sakit. Tapi jangan lepas. Apa sakit kepala, migrain, telinga, tak dengar, mata, tak apa dah nampak. Macam-macam doa-doa, 3 serangkai, sini je. Niat. Boleh? Itu memang ada cara menerimanya tu. Baik, bacaan yang ke-9. Yang ke-8 tu, bacaan ke-8 yang 43, 13, 14, 15, 16, baru tu kepala, baru tangan dijatuhkan. Boleh. Yang ke-9, sama-sama 9, termasuk ayat Al-Quran. Apa dia tu? Salamun ala Nuhin fil, sampai habis tu, tidak disengat kala jengking dan tidak dipatuk ular. Ni siapa kawan-kawan yang suka memancing, masuk hutan, boleh baca. Yang ke-10, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selamat daripada mudarat makhluk. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya kena sengat scorpion. Malam tadi, Nabi kata kalau petang tadi kamu baca, insya-Allah tak kena sengat. Kak Ajah bacalah. Dia khas untuk yang menyengat. Apa tu? Scorpion, ular, lipan yang menyengat-nyengat. Baik, tebuan. Tebuan ada bacaan lain. Tapi kalau saya nak tambah tak habis ni. Binatang berbisa tidak memudaratkan. Bacaan ke-11. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ini sangat selamat daripada kemudaratan makhluk. Makhluk ni manusia, jin, binatang buas, termasuk yang tadi. Yang ke-12 sama-sama. Maksudnya habis hari ini terus amal ya. Allahumma inni asbahtu tu berhak mendapat nikmat daripada Allah. Yang ke-13, Allahumma inni asbahtu ushiduka. Kalau petang, Allahumma inni amsaitu ushiduka. Dilepaskan daripada api neraka, baca 4 kali. Nabi sebut siapa yang baca sekali dan meninggal, 1/4 badannya lepas daripada api neraka. Jadi baca 4 kali keseluruhannya. Bacaan ke-14, pujian dan tasbih yang melengkapi. Yang nama tasbih, pujian ni, itu malaikat yang bertasbih tu. Bukti. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami bertasbih dan memujimu. Maksudnya tasbih dan tahmid itu bacaan para malaikat. Yang ke-15, amantu billahil azim. Ini sebahagian ulama mengatakan amalan Abi Darda. Sebahagiannya amalan lain. Ini jangan tinggal. Especially orang yang, maaf, mungkin sekarang, mungkin terasa dia rasuk ataupun orang buat tak elok. Halus lah. Dikatakan, dia banyak riwayat. Dalam buku ni tak sebut Abi Darda. Riwayat buku lain Abi Darda. Tua. Iblis kata siapa boleh goda? Saya. Lalu dia pun pergi ke Madinah. Dan patah balik. Kan boleh balik cepat. Tak dapat saya goda dia. Sebab dia ada amalan. Akhirnya ada jin lain menyerupai manusia jumpa dengan Abi Darda. Wahai Abi Darda, ada mengatakan sahabat lain. Tapi cerita sama. Kamu baca apa? Tak ada baca apa? Tapi ada jin nak penetrate kamu tak boleh. Baru dia bagi tahu. Saya sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un. Baca 3 kali ya. Itu pendinding kuat tu. Terus yang ke berapa kita ni? Ke-16. 16 ni apa? Berhak untuk diredai Allah. 17, dihilangkan kegelisahan urusan dunia dan
akhirat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Selepas subuh, selepas solat 7 kali baca. InsyaAllah pelindung kuat tu. Terus bacaan terakhir Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api yang besar. Bacaan ke-18, apa bacaan ke-18 tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini memanglah salawat itu memang banyak sangat fadilatnya. Dirahmati, diberi pahala, dihapuskan dosa dan ditinggikan darajat dengan sekali bersalawat. Dan mendapat syafaat dengan 10 kali bersalawat pada 10 pagi dan petang. Kemudian bacaan ke-19, Nabi membacanya pada waktu pagi dan petang. Ke-19 ni. Bacaan ke-20, masuk syurga sekiranya meninggal dalam keadaan membacanya dengan yakin. Itulah dia Sayyidul Istighfar. Bacaan ke-21. 21. Itu yang disebut tentang amalan Abi Darda yang rumahnya tak terbakar. Salah satu cara rumah jangan terbakar, baca itu. Satu lagi saya rasa dah ijazah kat sini. Baca Bismillah MasyaAllah la yasuqul khaira illallah. Bismillah MasyaAllah la yasrifu su'a illallah. Bismillah MasyaAllah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah MasyaAllah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah MasyaAllah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. 3 kali baca, tiup. Depan, kanan, kiri, pusing dikit. Tak belakang. Dah diijazahkan hari itu? Mesti belum. Nanti akan datang. Yang ke-22, Ya Hayyu Ya Qayyum, itu adalah untuk perlindungan daripada Allah. Bacaan ke-23, menghilangkan kesedihan dan melunaskan hutang. Ini penting ni. Kadang-kadang kita sedih sebab hutang. Baca yang itu. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal-hazan. 23, 24, 25, 26, 27, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan membacanya pada waktu dan pagi dan petang. Maksudnya mesti ada rahsia. Yang ke-28 iaitu untuk Allah meminta sesuatu kepada Allah akan mendapat. Mintalah itu dulu sebelum ada hajat. Apa ada hajat, baca dulu bacaan ke-28 tadi tu, kemudian minta hajat. Bacaan ke-29, kita insya-Allah dijaga keimanan kita. Ke-30, sama juga Allah akan kita dijaga oleh Allah. 31, 32, 33 akan dibagikan kebaikan-kebaikan, dibuka kebaikan-kebaikan. Ke-34 diberikan nikmat oleh Allah, maka kita dianggap telah bersyukur waktu itu. 35, 36 sebaik-baik bacaan yang disukai Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi mendapat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Tahmid memenuhi timbangan dan tasbih beserta tahmid memenuhi di antara langit dan bumi. Membaca tasbih dan tahmid sekaligus dibaca, dibalas pohon di syurga. Tasbih yang sangat istimewa kedudukannya. Kalimatani khafifatani ala lisan sampai habis. Tasbih menghapuskan dosa. Tengok, kita tak minta pun ampun, tapi dengan baca tasbih dapat keampunan. Fadilat 35, 36 secara khusus menggandakan pahala amalan. Fadilat ke-37, bacaan ke-37 sampai 41 semua menggandakan amalan, dan ia adalah salah satu perbenaraan daripada perbenaraan syurga. Yang terakhir, bacaan ke-42, siapa yang baca ni dijaga oleh dijaga daripada nampak sangat nak balik nak. Yes, kan saya dah janji 45 dan 10 semua diangkatkan ya. Yang terakhir salawat. Ini sebenarnya dalam buku Habib Omar. Dalam kitab lain tak tertulis, tapi Habib Omar beliau tulis salawat itu itu untuk besarnya ganjaran, besarnya pahala salawat itu, dan belakangnya itu kan ditambah untuk mengadakan amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua yang hadir secara bersemuka hari ini untuk mengamalkan Al-Wirdul Latif sekali pagi sekali petang.
Dan saya ijazahkan juga siapa yang ikut kami ni secara live dan mungkin nanti melihat secara rakaman juga mendapat ijazah ini. Kita baca suratul Fatihah untuk guru-guru kita dan untuk Imam Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala rasulika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa mashayikhina wa khassatan li qutbil irsyad wa ghawthil ibadi wal bilad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibur ratib wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.